Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Ketika tentera Jepun menduduki Malaya, tertubuh pergerakan Bintang 3 yang membawa anasir komunis. Tujuan pergerakan ini ialah untuk memerintah Malaya dengan langkah awalnya menghalau tentera Jepun dan langkah keduanya hendak mengalahkan orang-orang Melayu supaya Malaya dimiliki dan diperintah oleh kaum Cina. Orang Melayu yang sangat kukuh semangat kebangsaannya tetap mahu memelihara keutuhan negaranya dan agama Islam. Fahaman komunis tetap menunjukkan unsur-unsur yang mencabar prinsip pegangan orang-orang Melayu. Dari sudut yang lain pula, orang-orang Melayu sentiasa menganggap bahawa Malaya ketika itu bukanlah negara bagi etnik Cina kerana kumpulan komunis ini didominasikan oleh orang-orang Cina. Orang-orang Cina di semenanjung ini pula telah mengikut pergolakan yang berlaku di negara Cina yang telah diduduki oleh Jepun ketika dalam perjalanannya hendak menduduki Asia Tenggara. Sebagaimana orang-orang Cina di negaranya menentang pendudukan Jepun, orang-orang Cina juga bersedia menentang Jepun. Tentera Jepun memandang rakyat Cina sebagai musuhnya, mengambil sikap bahawa orang Cina di Malaya juga sebagai musuhnya. Penubuhan gerakan Anti-Japan Army MPAJA, iaitu cabang daripada gerakan komunis, telah melebarkan sayapnya ke kampung-kampung Melayu. Gerakan ini mudah disebut sebagai Bintang 3 sahaja kerana logonya menggunakan 3 bintang yang diletakkan di hadapan topinya. Pemimpin-pemimpin Melayu di kampung-kampung terpaksa menjadi ahli gerakan tersebut, jika tidak nyawa mereka yang akan terancam. Yang demikian terdapat ahli-ahli itu di kalangan orang Melayu dengan mempunyai ahli jawatan kuasa masing-masing. Di antara tugas yang pasti ialah memungut yuran dari setiap buah rumah untuk kepentingan gerakan tersebut. Kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua menyebabkan MPAJA dengan mudah dapat menguasai Balai Polis Bandar Maharani dan Parit Jawa. MPAJA menawan balai polis tersebut dengan kelengkapan persenjataan yang cukup dan bilangan tentera seramai 3 buah lori. Gangguan terhadap institusi keagamaan orang Islam dilakukan oleh komunis dengan tujuan untuk melemahkan semangat perjuangan orang Melayu. Oleh yang demikian, surau dan masjid sentiasa penuh bukan sahaja ketika waktu solat berjemaah tetapi juga di waktu lain. Masjid dan surau digunakan sebaik mungkin sebagai tempat berkumpul dan membincangkan survival orang Islam. Walau bagaimanapun, usaha awal orang Melayu ialah dengan berdoa kepada Allah agar sentiasa terpelihara daripada kesusahan. Pencerobohan ke atas kesucian agama Islam menjadikan orang Melayu yang menganggotai MPAJA mula beralih angin setelah melihat tindakan tidak berperi kemanusiaan terhadap orang Melayu. Hal yang demikian ini juga telah meningkatkan kebencian terhadap komunis. Kebencian ini juga beralih kepada semua komuniti Cina yang terpengaruh dengan propaganda komunis. Akibatnya, ramai di antara orang Melayu yang diseksa oleh komunis di Bakri Batu 6 Bukit Moh. Penolakan orang Melayu terhadap propaganda komunis menyebabkan MPAJA menaruh perasaan benci terhadap agama Islam itu sendiri. Oleh yang demikian, MPAJA yang mengambil alih pentadbiran di Batu Pahat menjalankan hukuman ke atas orang yang dianggap bekerjasama dengan Jepun. Mereka menyerang kampung dan membunuh orang Melayu yang dianggap sebagai tali barut Jepun seperti penghulu, polis dan askar Melayu.
Pada hari Ahad 10 Jun 1945, satu rombongan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai diketuai oleh Ismail bin Abdullah, pegawai daerah, menerima jemputan untuk menghadiri perjumpaan di sekolah Cina Benut yang dianjurkan penduduk tempatan. Rombongan telah bertolak dari Batu Pahat pada 11 pagi. Rombongan ini bertolak selepas singgah sebentar di Pekan Senggarang sebelum meneruskan perjalanan ke Benut. Pada jam 3 petang, tersebar berita yang memeranjatkan, iaitu rombongan ini diserang dan dibunuh oleh Bintang 3 ketika berada di bilik jamuan sekolah. Orang Melayu hilang kepercayaan terhadap perjuangan MPAJA apabila ramai saudara mara dan penduduk kampung yang dibunuh. Orang Melayu yang berusaha mempertahankan nyawa dan keselamatan telah bersatu dan mula menentang MPAJA dengan melakukan serangan di Pekan Kecil, Ladang Getah dan kawasan kebun sayur. Beberapa buah kawasan perkampungan seperti di Mukim Sempang Kiri, Sempang Kanan, Senggarang, Parit Raja, Seri Mendapat dan Seri Gading adalah kampung yang paling teruk menerima tekanan dan kezaliman Bintang 3. Keengganan orang Melayu bekerjasama menyebabkan komunis mula membunuh pemimpin tempatan dan ulama serta membakar mereka sekeluarga. Terdapat juga orang Melayu yang pergi ke kawasan pekan dan bandar, ditangkap dan direbus. Ketika inilah MPAJA mula menunjukkan wajah sebenar mereka. Berita kehilangan penduduk Mukim 4 secara tiba-tiba tanpa dapat dikesan semakin menjadi-jadi. Selepas seorang lagi penduduk dilaporkan hilang secara misteri. Penduduk yang kebanyakannya terdiri daripada suku Banjar dan Jawa mula percaya yang kehilangan saudara mereka adalah angkara komunis. Berikutan mereka enggan tunduk kepada perintah dan arahan pihak terbabit. Kemelut itu akhirnya menyebabkan penduduk tempatan mula menubuhkan Persatuan Muhammadiyah dalam usaha menentang komunis. Penduduk juga mula bangkit membela diri dan pembunuhan balas antara komunis dengan penduduk Mukim 4 semakin memuncak. Pertemuan Kiai Saleh dengan seorang tokoh iaitu Haji Kadri pada petang 4 April 1945 akhirnya mula membenihkan semangat juang demi membela agama, bangsa dan tanah air dalam sanubarinya. Kesedaran tulus itu menyebabkan Kiai Saleh mula bangkit menentang komunis. Dengan pedang pusaka Raja Riau disisip di pinggang, berpakaian serba hitam, Kiai Saleh mula melangkah gagah memasuki gelanggang perang bersama doa dan bacaan ayat suci yang dibaca berulang kali. Penyertaan Kiai Saleh dalam penentangan terhadap komunis menyebabkan ramainya dicalon Haji Kadri supaya memimpin Persatuan Muhammadiyah. Selepas pemimpin sebelum itu, Ijam Ahmad menarik diri. Ini berikutan Kiai Saleh dikenali sebagai seorang yang hebat dalam ilmu persilatan dan tinggi ilmu batin. Malah sikap gagah berani tokoh itu dilihat amat sesuai untuk mengepalai pasukan menentang komunis. Sebaik dilantik, Kiai Saleh mula menyusun strategi dan mengumpul anak muda yang tidak gentar atau lemah semangat untuk bersama-samanya bertempur. Anak muda itu diajar amalan tertentu bagi menguatkan aspek kebatinan masing-masing. Seterusnya di bawah pimpinan Kiai Saleh, serangan demi serangan mula dilancarkan pasukan yang turut digelar Tentera Selempang Merah. Serangan Tentera Selempang Merah terhadap komunis tercetus di seluruh Muar dan Batu Pahat. Selain serangan secara berpasukan, Kiai Saleh juga bertindak berani apabila berbasikal seorang diri hampir setiap malam semata-mata untuk mencari komunis bagi dibunuh dan dicantas kepalanya. Kehebatan Kiai Saleh dipercayai terletak pada kekuatan ilmu batin yang dikuasainya sehingga menyebabkan ramai komunis takut untuk berhadapan dengan tokoh itu. Kehebatan ilmu batin Kiai Saleh juga menyebabkan berlaku beberapa kejadian aneh seperti menyebabkan komunis berasa gerun tak kala berhadapan dengan tokoh itu ketika pertempuran. Bayangkan, peluru komunis macam hujan
tetapi tidak kena pada jasadnya. Yang kena hanya batang pokok. Ketika itu, komunis melihat tubuh Kiai Saleh menjadi gegasi dan mereka menembak ke atas. Ketika Kiai Saleh pergi ke Batu Pahat pula, seluruh bandar sunyi sepi kerana musuhnya melihat di langit tertera kelibat gergasi hitam, menyebabkan mereka takut dan melarikan diri. Katanya antara kehebatan Kiai Saleh yang menjadi buah mulut ramai pihak adalah cerita mengenai komunis yang melihat parang milik tentera Selempang Merah terbang mencari kepala mereka untuk dicantas ketika pertempuran. Pasukan Kiai Saleh juga dikatakan menggempur komunis dengan menggunakan senjata tradisional seperti parang dan tombak, walaupun pengganas itu menggunakan senjata api. Kiai Saleh sendiri memiliki sebilah pedang luar biasa yang diperolehi beliau di kampung Tebing Tinggi. Pedang istimewa warisan pusaka Raja Riau itu diberikan seorang lelaki bernama Taib sebagai bayaran tukaran kepada segantang beras yang ingin dibeli Taib daripada Kiai Saleh. Pedang itu dikatakan mampu memberi 7 kesan cantas dengan sekali libasan. Dikatakan tubuh fizikal Kiai Saleh hanyalah kecil, tetapi semangat dan keberaniannya menyebabkan beliau tidak gentar menentang komunis, malah turut sama menyertai pertempuran. Kiai Saleh juga dikatakan memiliki kebolehan melentur besi. Sebelum turun untuk memerangi komunis, Kiai Saleh akan melakukan amal ibadat tertentu, antaranya berpuasa, berzikir serta mengamalkan bacaan wirid tertentu. Malah kaedah persediaan serupa turut dilakukan pengikutnya. Seterusnya, semua pengikut terbabit akan meminum air dari tempayan yang dijampi Kiai Saleh, malah beliau akan memberi secebis kain merah kepada setiap daripada mereka. Di bawah bimbingan Kiai Saleh, semangat perjuangan di kalangan penduduk ketika itu amat berkobar-kobar dan mereka mula merancang satu serangan besar-besaran terhadap komunis di Bandar Penggaram. Bagaimanapun, serangan itu berjaya dihalang Datuk On Jaafar dan tokoh politik itu sebaliknya cuba mengaturkan perdamaian antara Kiai Saleh dengan komunis. Lalu pada 15 September 1945, pada satu pertemuan di Tangkak Muar Johor, akhirnya pemimpin MPAJA dan Kiai Saleh akur untuk mengadakan perdamaian selepas 3 hari berbincang. Jasa Kiai Saleh dalam usaha menghapuskan komunis menyebabkan Sultan Johor ketika itu, Sultan Ibrahim, memberi gelaran Panglima kepadanya pada 26 Disember 1945. Malah beliau turut dilantik sebagai penghulu Mukim 4 Batu Pahat. Selepas menambah begitu banyak jasa terhadap agama, bangsa dan tanah air, Panglima Kiai Saleh akhirnya meninggal dunia di Hospital Besar Johor Bahru pada 21 April 1959, iaitu selepas hampir 2 tahun negara beroleh kemerdekaan. Tokoh pahlawan itu meninggalkan nama dan kepewiraannya sebagai sebuah kisah perjuangan ulung yang meniti dari bibir ke bibir. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.